Bila kita teka subhanallah, dia turun juga, kita sambung ayat. Baru dia faham, oh aku salah turun. Nah, dia pun naik balik. Kalau kita ragu bilangan rakaat dalam sembahyang, kita akan ambil bilangan yang kurang. Kemudian sujud sahwi di hujung salat. Bagaimana kalau seorang terlupa sudah sujud pertama atau belum? Apa yang patut dilakukan? Bagaimana pula kalau imam terlupa sebenarnya sudah sujud pertama atau belum? Baik. Sujud sembahyang 2 kali. Kalau rakaat, kalau kita biasanya kita akan mari lupa. Salasa am arba'ah. Dalam hadis kata salasa am arba'ah. 1500 tahun dah jenis 3 ke 4 biasa. Kita ingat zaman kita, zaman Nabi hadis ni. Syaitan mari hasut, kita pun salasa am arba'ah. 3 ke 4. Ambil satu, dah jadi gitu. Tak? Pokoknya ambil yang sedikit. Nabi kata falyabni ala mastaiqana. Hendaklah seseorang itu ambil yang dia yakin. Bila 3 atau 4. Hak mana yakin? 3 lah. Nah, jangan orang semayang 4 dulu baru jadi 3. Dah, 3 dulu ambil 3. 2 dengan 3, 2 yakin. Maka gitu juga sujud. Sekali kedua. Hak mana kita yakin? Sekali, tambah satu lagi sujud. Sama saja. Soalan seterusnya, minta pandangan kadar tentang ucapan seorang pengarah bahawa ini kodok kematian, kemalangan, kaitan dengan undang-undang Ceming Pelik nombor seksi masyarakat relevant undang-undang tersebut. Jadi begitulah undang-undang dunia ni kita kena buat. Undang-undang jalan raya tak ada spesifik dia dalam Quran, dalam hadis, kita lebih memahami, kita buat. Undang-undang laut contoh yang tak tetapkan dalam Quran hadis, kita buat. Tapi semua tu biar bersandar kepada undang-undang Islam. Nampak, biar ada sandaran. Maknanya dalam undang-undang Islam, undang-undang Allah ni, kita tidak boleh tasamuh lebih kurang. Tak boleh buat lebih kurang. Mesti kena jaga betul-betul. Adapun undang-undang syarat-syarat antara kita kena sederhana. Itu yang terbaik. Tak boleh over sangat, keras. Tak boleh kita pelekehkan sangat. Jadi orang masyarakat tak ikut undang-undang, keras sangat, apa yang berlaku sekarang. Terbaik khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik pekerjaan sederhana. Nah, jadi biarlah benda sabar benda tu. Benda yang boleh menyebabkan kemalangan, kita denda. Benda yang tak boleh menyebabkan kemalangan, kita berlebih kurang. Nampak? Jadi kalau pelik itu tak nampak, bahaya pelik tak nampak. Sebab dia boleh buat benda salah yang dia boleh bebas. Nah, pelik tak nampak. Pasal apa? Nombor 4 dia macam nombor 1. Nombor 1 macam nombor 5. Nampak jadi berbelit-belit macam surat khabar tamir. Faham tak? Tu baru kita saman. Tapi kalau pelik tu lawa, tapi tengok nampak. Ada masalah? Tak ada masalah. Berlebih kurang lah. Jangan ketat sangat. Itu jugalah kalau cermin gelap ini menesabah dah. 1 juta orang cermin gelap, berapa ratus ribu orang kelompok. Nampak tak? Cermin gelap ini memang baik. Kalau di negeri sejuk tak ada masalah. Kita negeri panas. Dan keadaan ragu, ketuk, cermin, tengok dia ni nampak. Bik tangan duduk dalam. Kalau cermin gelap itu lebih menyelamatkan. Orang perempuan pula kadang-kadang travel jauh, dia nak buka duduk. Kita orang lelaki sedap cakap lah, tak payah pakai duduk. Jadi kalau naik kereta lama-lama berasa rimah kau. Dari sini Terengganu ke KL Terengganu 4 jam. 4 jam bawa ke duduk sebelah tu, lengah kat tu. Kalau dia nak buka duduk cermin gelap, apa nampak tak sebelah? Tak nampak. Okey, buka duduk. Ni buka duduk orang nampak tak? Nak ngopek anak. Nolek postman tu boleh tengok. Bini kita kalau ada kopek anak, bini kita tidur. Kopek duduk luar nyanyi. Kadang-kadang cermin gelap ni jangan marah, tu lu khabar dah. Benda kebaikan. Kemudian dashboard kita payah rosak. Dah banyak benda. Jadi benda-benda lagu tu kita beri maaf lah 80% ke. Bukan gelap hitam letung gitu. Jadi pelik pensi tak apa,
buatlah undang-undang pelik mesti boleh dilihat dengan jelas. Walaupun lawa tapi jelas tak apa. Tapi kalau buat pelik itu tidak fancy, bodoh sangat pelik tapi tak nampak, baru benda tu kita keras. Macam inilah kita bawa kereta. Kita penguatkuasa undang-undang, kita tengok dia parking tempat yang salah, kita pergi tengok lah kereta bini kita, dia sama tak? Kalau kereta ayah tua kita sama tak? Tak juga, betul tak? Jadi dengar kan kita gitu juga, memaafkan. Jangan benda yang merosakkan orang ramai. Terang-terang bawa kereta macam orang gila, lepas juga, itu tak boleh. Hak tu syarat pun suruh tangkap dan hukum dia, kerana memudaratkan orang ramai. Tapi masalah inilah, batu bila kita ada kuasa, kadang-kadang kuasa itu boleh merosakkan kita. Kita rasa kita boleh buat apa saja. Lepas tu dia cakap yang kita rasa salah di segi akidah. Dia kata kita nak orang mati sekian banyak. Ni haram cakap ni. Saya nak orang mati 5,000. Apa benda nak orang mati 5,000 ni? Faham? Jangan gitu. Cakap yang molek ni orang yang ada basic. Orang selalu hadir kuliah, baru lari dia bercakap. Lepas tu Tuhan kata, Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Katakanlah, adakah sama orang yang ada ilmu dengan orang tak ada ilmu? Tak ada sama. Faham? Dia cakap gitu. Kita buat undang-undang ini, harap semua pengguna jalan raya mematuhi undang-undang, supaya kita dapat mengurangkan jumlah kemalangan. Nampak? Kita sedih melihat maknanya jumlah kemalangan semakin tinggi dan sebagainya. Memang kita tak boleh mengurangkan kemalangan, kita tak boleh menghalang kematian dan sebagainya. Ini semua kerja Allah, ketentuan Allah. Tapi kalau kita berusaha, Allah beri kita akal, kita boleh elakkan, kita boleh kurangkan sekadar usaha kita. Itu baru orang dengar sedap. Ni saya nak orang mati 5,000. Tak boleh kata gitu. Muat mati dulu gitu. Jadi bakat-bakat betul lah, kembali ke bakat jalan. Tak rugi pun kita cakap molek gitu. Masalah je kalau office boy boleh kita tegur. Lepas tu kita kadang-kadang kita kata ke orang sebab dia kuasa dia tinggi, betul tak? Tapi kalau kita jadi macam dia, mungkin kita lebih teruk daripada dia, betul tak? Dia asalnya molek tapi kuasa sudah mengawal diri dia. Itu bahaya kuasa. Ada seorang wanita, dia nak kahwin, maksudnya dia ada penyakit kelamin. Sekarang dia dibuat rawatan 2 tahun. Doktor kata lambat untuk sembuh, ambil masa. Boleh mudarat pada suami, tak boleh tunaikan nafkah batin. Doktor kata boleh kahwin kalau pakai kondom, tak ada efek. Apakah hukum kahwinan ni? Baik, biar dia tanya. Ni pengurusi kot tanya. Baik, dia ada masalah penyakit kelamin. Orang perempuan, minta maaf lah. Jadi dia nak buat rawatan 2 tahun biasanya, doktor kata. Memang ambil masa lah. Dan dia boleh buat perempuan. Boleh mudarat pada suami. Dia perempuan lah. Tak boleh tunaikan nafkah batin. Jadi masalahnya macam mana dengan perkahwinan tersebut? Gini, kita balik satu bab dalam kitab Munakahat, dipanggil babul pasah. Bab pasah. Bab pasah ni di antara disebut ada 5 sebab boleh batalkan perkahwinan. 3 perkara berlaku, 2 perkara berlaku pada 3 perkara berlaku pada orang perempuan, yang selebihnya sama-sama laki-laki. Baik. Yang laki-laki perempuan, kita kahwin dah, baru tahu dia ada penyakit tu. Ada 2 jenis penyakit. Kita boleh batalkan perkahwinan tadi. Yang pertama, gila. Bila kahwin lah, bini kita gila. Nampak tak? Kita masuk dalam bilik malam pertama, dia masuk dalam gobok. Kita suruh keluar, dia lari masuk ruang kantin pun tak? Ada. Tanya mak kata minta maaf, gila. Ada. Boleh batal nikah. Ataupun laki gila. Itu laki gila. Tapi gila hak tu lah, gila betul tu. Bukan gila Facebook, gila betul gila juga tu. Itu gila lain. Yang kedua, penyakit yang berbahaya. Macam syfilis, macam HIV,
Nah, yang boleh merosakkan pasangan dia juga. Hak ni bila kita tahu boleh batalkan nikah. Tak boleh salahkan dia. Sama ada pihak laki-laki atau perempuan. Dan pihak perempuan ini ada dua special yang tak ada pada laki-laki. Bagaimana laki-laki pun ada dua special. Yang pertama, perempuan yang tersumbat dengan tulang kemaluan dia. Lubang kemaluan dia, minta maaf, ada tulang duduk depan. Orang lain tulang tu di belakang, di tulang dia duduk depan. Jadi kesian betul lagi dia, kena di blender. Jadi warna gini tak boleh nak jimok, boleh pasal nikah. Minta maaf dulu khabar lelaki tak pekok. Nah, yang ketiga, tersumbat daging. Dan yang kedua, pelik penyakit dalam kemaluan, tersumbat daging. Sama ada tuak ke ataupun daging ke, jenis tak boleh jimok. Dan boleh tak berobat? Boleh. Boleh berobat, tak boleh batal nikah. Boleh bedah tak buang? Boleh buang, tak boleh batal nikah. Tak boleh buang macam dalam soalan ini. Tak boleh buang, tak boleh buang. Mu nak batal tak nikah? Nak batal, boleh batal nikah. Tak mau batal siap ke dia. Dah, buatlah guna-guna pun kodoh-kodoh boleh. Itu kut pandamu. Faham lagi? Jadi bincang molek-molek. Orang lelaki ni jangan bila tengok dah boleh dia nak tinggal dulu. Kalau gila tu lah ni siang dia. Dia pula tak tahu. Dah nak dara. Tak tahu ada benda gitu dalam tu. Faham tak? Bila nikah baru tahu. Sumbat lemuk. Jadi janganlah tinggal dia. Berobat dan sebagainya. Tak boleh berobat juga. Nikah seorang lagi. Dan orang laki-laki dia ada dua penyakit. Yang pertama dia panggil unnah. Unnah. Bukan ma'unah. Ma'unah hak gerik yang gitu. Unnah. Unnah ni orang Melayu panggil mati pucuk. Arab panggil unnah. Faham? Mati pucuk. Maka bila perempuan ini bila dia kahwin, dia ada pengantin laki-laki mati pucuk, tak bangun. Faham? Maka dia boleh batalkan nikah setelah setahun report kepada qadi. Setahun. Report kepada qadi, saya nak batal nikah. Apa sebab? Laki saya unnah. Bila sebut unnah, dia akan hantar seorang doktor untuk mengesahkan mahkamah syariah. Doktor kata betul, unnah sungguh. Cik, faham tak? Maknanya jangan malu lah suka. Nak faham, jangan malu. Faham tak? Faham agama. Kita nak faham agama. Qadi yang kata, okey, start pada 1 bulan 12 2014, start masa berubat setahun. Dalam masa setahun, kalau sembuh dan boleh jima, batal tuntutan nasab. Dalam masa setahun, tak boleh lagi nak jima, maka panggil balik perempuan. Suami awak macam mana? Tak boleh juga. Dah tak boleh, awak nak teruskan tuntutan, ya, batal. Lepas tu isteri kata, tak apalah, we 2 tahun lagi dah. Pada itu hak isteri. Penyakit pertama unnah. Penyakit kedua dipanggil maqtu'. Maqtu'. Tak nampak belaka ni, penyakit yang ribet belaka. Ada dalam ni pun kita pun tak tahu. Maqtu' ini dia putus dengan sebab kemalangan atau tak ada daripada kecil. Kemalangan macam dia masuk dalam mesin tebu. Dia kata pun jangan suka. Dia kata aku lunjah lah apalah. Jangan marah, dia hukum. Hukum lah, tak jelas. Dari kerja jual air tebu, kan jolok tebu. Jolok tebu lah. Jolok tebu. Dada lalu LTDA. Mana 150 buah sekarang pun. Dia pun tengok jolok. Salah masuk ke dia. Mana? Utuh. Bila putus gini, tak ada tunggu setahun lah. Dah tunggu dah macam kau hijau. Kalau isteri dia buat tuntutan on the spot, kalau disahkan oleh doktor. Faham tak? Jadi dalam soalan ini, kalau masalah tuak ke apa ke sumbat laluan parah, maka tengok. Dia kata, doktor kata boleh berobat. Berobat pun aku tak mau tunggu dah. Maka sunat suami itu bertindak baik. Berilah peluang dia berobat dan sebagainya. Isteri kita kan. Jangan hak senang saja kita suka, hak susah kita nak tunggu lagi.
Itu yang terbaiklah dilakukan oleh seorang suami. Dua soalan lagi, insya-Allah kita balik. Saya belajar sifat 20. Allah maujud bila makan. Bila rojok seorang kawan, pelajarnya sebagai mazhab Asy'ariyah dan Maturidiyah, faham Greek Yunani, betul ke? Dia suruh pegang pada mazhab Salafi. Dia cakap Allah ada di langit, duduk atas arah. Ada, kita cakap tak boleh macam itu. Takut kita samakan Allah dengan sifat makhluk. Boleh terangkan mana yang patut saya belajar dalam bab tauhid ini? Dengar molek-molek. Baik. Itu yang kesekian last. Baik. Gini, zaman Nabi SAW turun ayat nikah, Nabi sampai hukum nikah. Turun esok ayat tayamum, Nabi cerita ayat tayamum. Lusa turun ayat tauhid, Nabi sampaikan ayat tauhid. Dia tak lengkap macam kita ngaji kitab tauhid semua. Ni ulama sudah kumpul. Faham? Ayat tauhid kumpul suku buat kitab tauhid. Ayat tentang apa benda ni muamalah, cari dalam ayat, cari hadis suku buat kitab muamalah, jual beli dan sebagainya. Nak memudahkan kita. Begitulah dengan kita nak belajar. Zaman Nabi tak ada pakai kitab. Tak ada tauhid khalaf, tak ada tauhid salah. Tak ada tauhid Maturidi, tak ada tauhid salafi. Tak ada belaka. Yang adanya Nabi mengajar seorang saja. Faham tak? Pada para sahabat. Benda ni kita kena terbuka. Tak usah duk bala rugi masa. Orang putih se-negeri Islam dia dah ambil. Kita duk bala hak ni. Jadi bila lama masa macam-macam ada timbul kepercayaan akidah-akidah yang menyeleweng, maka ulama karang kitab. Bila karang kitab, dia akan tulis ikut susunan. Zaman Nabi tak ada kitab. Turun ayat tu dia sampai. Jadi ulama karang kitab. Cara mana nak batalkan dakwaan Mu'tazilah gini. Cara mana nak batal dakwaan Qadariyah. Ambil ayat ini. Lama-lama jadi susunan. Tartib itu orang terkenal dengan susunan Abu Hasan Asy'ari, susunan Imam Maturidi, susunan ulama-ulama Salafi. Ini susunan saja, cara belajar saja. Yang penting kita tauhid. Yang penting kita berakidah. Bukan kaedah belajar. Allah tak tanya dalam kubur cara mana awak belajar tauhid dulu. Tauhid salah ke tauhid khalaf? Tak ada. Ngaruh belaka. Kita belajar tu dua kaedah. Hak mana yang kita mudah faham, hak tu kita belajar. Nak belajar dua-dua lebih baik. Faham lagi? Macam belajar Quran. Dulu belajar Quran muqaddam, a i u ta ti tu ba ni bu. Ini ada Baghdadi pula, ada Iqra pula. Tu cara. Tujuan dia supaya kita boleh baca Quran. Bila kita boleh, kita mengaji Quran, cari pahala. Ni duk bala dah boleh Baghdadi ni muqaddam. Baik. Kena aku ni set Iqra. Ngok sungguh. Bukan tujuan tu duk baca Quran malam-malam tu. Jadi kita belajar nak suruh faham ni. Allah ni contoh kudrat. Dalam sifat 20 dia kata Allah wajiblah kita beriman Allah itu bersifat dengan kudrat. Apa makna kudrat? Makna kuasa. Iaitu Allah lah kuasa. Kita ni lemah. Dalilnya alam ini. Kalau Allah tak kuasa macam mana ada alam ini? Cara mudah. Nampak? Cara salah pula Allah itu berkuasa. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu dalilnya, dalil Quran. Allah Ta'ala itu atas segala benda sangat kuasa. Sama saja. Yang nak kita keluar daripada Dewan Kuliah Salafi, keluar daripada Dewan Kuliah Tauhid Khalaf sifat 20, bukan nak bawa benda tu. Oleh kerana sifat kudrat yang kita mengajar cara salah, cara khalaf, kita keluar pada Dewan. Maka kita peganglah mulai hari ini semua kerajaan di dunia ini lemah belaka. Allah saja yang berkuasa. Itu baru jadi orang ngaji. Faham tak? Ni tu bahasan saja. Jadi ada balok. Cara kita belajar. Cara belajar saja. Kemudian nak kata Tuhan di langit tu ada ulama boleh kata. Faham tak? Tapi jangan kata Tuhan duduk atas benda ni, atas benda ni, atas benda ni, jangan. Tuhan di langit itu maksudnya Tuhan itu tinggi. Cuma jangan kita duk kata duduk atas ni, atas ni, atas ni. Serah kepada Allah. Perkara itu tidak akan ditanya di dalam kubur, tidak akan ditanya di alam akhirat. Yang akan ditanya kepada kita
hak lain, soalan-soalan dalam kitab-kitab hadis. Nah, ada mau fitnah korang dah, ada khianat korang dah, hutang orang mau bayar dah, solat mu cukup dah. Waktu Tuhan tanya. Tuhan tak tanya mengaji dulu Iqra ke baru jadi. Tuhan tak tanya dulu Salafi ke apa. Mak, mu pegang benda yang betul, maka bawalah benda itu dalam kehidupan. Bila kita belajar Allah itu hidup, sama ada cara salam, cara khalaf, maka kita keluar daripada dewan, daripada masjid, semua akan mati belaka. Yang hidup hanya Allah. Hayyul la yamut, tidak akan mati-mati. Itu panggil beramal dengan ilmu sifat, ilmu akidah, bukan sekadar-kadar pandai bahas dan sebagainya. Nah, ni dah pandai lagu mana pun masih lagi yakin dengan duit banyak senang ke masa depan. Oh, kita bila ada apa benda ni, ada masuk apa insurans nyawa, oh beres dah, anak-anakku tak susahlah kalau ada apa-apa berlaku pada aku. Padahal ada mengaji salafi, kitab tebal-tebal gini. Loh, ni jadi bongok gitu. Ada. Kalau pula ngaji sifat 20 saja sampai pecah kitab lebih. Ada. Pecah kitab, baik muqaddimah kubra dan sebagainya. Sarah Ummu Barahim, tapi tak pegang, dia pegang juga. Kali ikan puyuh bola rumah, datang tak masuk. Pulak dah. Ada. Hari ni mengaji saja, tidak beramal. Cukup duk main balon benda gitu. Soalan yang terakhir, kalau majikan kita dia panah barang, awak mana orang panah barang ni? Suka menjerit-jerit. Dia panggil orang dengan pakai jari hantu. Oh, pula lah. Allah, ini soalan yang orang putih panggil soalan the question search the fight. Soalan mencari balok. Dia gini, orang muda memang dia panah barang. Pasal muda ni dia power lebih. Ni muda-muda gini. Nah, tenaga lebih. Lepas tu orang muda lari laju. Dulu lari 1 meter berapa? Sekolah. Saya pernah lari dulu dalam satu kejohanan lah, di Stadium Darul Aman. 13 saat. Nah, sekolah dulu. Dalam sekolah 13 saat. Awak apa? Tak ingat? Tak ingat tak? 3 minit? Tak. Dulu memang kita gagah belaka. Bila muda gagah belaka. Semua cepat. Nah, orang muda tangan ni, jari gagah, genggaman ni gagah, hot ni gagah, sini gagah, kaki gagah, semua gagah. Nah, tengok nombor basikal mana ada umur 80. Juara track dunia umur apa? 28, 27, 31, 23. Kau muda tu. Mana ada umur 79 pecah rekod dunia. Siapa itu tak ada, bila tua dah kau. Jadi begitu jugalah dengan hati. Panah ni di api. Api ni asal, api ni neraka. Api lawan dia. Lawan air. Nabi kata innama yutbi'ul ma'an innama yutbi'un naru al-ma'u. Hanya sahaja yang memadam an-nara akan api itu oleh air. Air dia boleh padam. Maka siapa yang panah barang, maka hendaklah dia ambil. Jadi boh panah barang. Wah, ambil wuduk apa? Lagi. Ambil wuduk kan. Lagi dia malu. Kalau kita tak jadi juga, sedang diri duduk. Ingat, bila kita ada kuasa datang, orang bawah nak nasihat kita, payah. Kita lah kena ingat sebagai orang Islam. Ingat, bila aku nak mari nak panah ke anak buah aku, ingat, memang aku tinggi pada dia pakai, tapi Allah boleh lemahkan aku sekali mata. Apa kata kalau petang ni, malam ni Allah berikan aku penyakit angin. Malam ni aku kena stroke. Nampak? Ramai mana? Pok, kena stroke. Nampak? Hebat kuasa, tak gerak. Kata, Assalamualaikum Pak. Tu BNU belanja. Wah, cakap gitu. Betul tak sekali mata? Jangan angkuh sangat. Gunakan kuasa, ambil kesempatan untuk buat baik kepada orang lain. Allah Rabbi. Ambil kesempatan. Kita jadi Perdana Menteri, ambil kesempatan untuk balikkan kegemilangan Islam di Malaysia. Kita jadi bos dalam jabat kita, ambil kesempatan. Panggil ustaz dan sebagainya. Ambil kesempatan buat baik. Allah kalau buat baik ni, tak usah baik banyak, baik sikit pada ada. Orang bawah ni, kalau bawah, dia memang ra'i sangat. Dia ra'i, dia bunyi ra'i. Macam kita lah kalau raja-raja ra'i sangat. Kalau nak marah kelipu. Kalau jumpa apa nak mau. Kita ni orang bawah, dia fitrah dia memang melebih-lebihkan orang atas.
Poh gitu juga. Kalau anak buah memang dia selamat sangat, syarat buat baik sikit. Banyak lebih baik. Kalau buat baik sikit je, lalu gitu lalu. Poh tu. Aku. Nampak? Doa ada daripada orang bawah. Tapi kalau kita buat tunjuk gong kita, kalau jumpa, nampak tak? Anak buah dia natang. Nampak tak? Jadi doa tu doa balik dah. Jadi nak banyak kuasa bila kita dia mari dengan kita jadi kadang-kadang lupa, jadi rasa itu selama-lamanya. Jadi boh tu sendirilah kena ambil inisiatif. Kita sebagai seorang hamba Allah Ta'ala, hebat lagu mana pun Tuhan kata kalau kita jalan di tapal di bukit, kita tak boleh belok bukit tu. Kita kena konal kot lain juga. Hebat lagu mana pun. Kalau kita letak kaki atas bumi, tak terbelah pun bumi. Hebat kita. Jadi setakat tu ramai mana ni, bila masuk ni ICU, you don't see I no more. Jadi hak ni kita ada mengajar. Dan sakit itu bila-bila masa boleh mari kepada kita. Jadi kalau aku lebih sangat marah, mana tahu dah Allah nak ajar aku ini sebagai kafarah dosa aku. Allah lebih cacat kita. Dari minum kita dah masuk dalam ni air kosong walaupun mumpah. Daripada kalau habis bawah air kosong tak masuk. Tak tangan. Patut dia mumpah saya berangkat air kosong kau. Itu pengajaran. Jadi kita pula sini hak bawah-bawah jangan pula ambil kesempatan bila buah tu baik, kita nak buat benda yang menguntungkan individu kita saja. Wallahu a'lam. Insya-Allah kita sambung lagi kalau ada rezeki, ada umur di kali yang lain. Terima kasih kerana sudi memberi ruang pada petang ini. Kalau tak banyak pun sekelumit kita bawa balik ke rumah hari ini sedikit ilmu untuk kebaikan agama kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz atas ceramah dan jawab soalan yang telah diberikan sebentar tadi. Tuan-tuan yang ingin menyumbang boleh menyumbang di dalam tabung jernih yang kita sediakan di luar. InsyaAllah. Silakan.